Subtopik 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, Kerajaan Persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. Pada tahun 1956, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority (FELDA) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kejayaan FELDA mendorong Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA) atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Agensi pembangunan di Sarawak terdiri daripada Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak (LKTS) dan Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak (SALCRA). Manakala agensi pembangunan di Sabah ialah Lembaga Kemajuan Tanah Sabah (SLDB). Pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti Taman Negara dan Taman Laut. Pengurusan Taman Negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, yakni Akta 76, diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Pengurusan Taman Laut.
Bagi memulihara khazanah laut di negara kita, 40 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1994. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri melalui agensinya iaitu Taman-Taman Sabah. Perumahan awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama menyediakan perumahan kos rendah, terutamanya di kawasan bandar. Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Manakala Kerajaan Negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah kepada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selepas tahun 1970, Kerajaan Persekutuan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri bagi membina rumah untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal pasti penyediaan perumahan bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah kekurangan rumah, tetapi juga sebagai langkah menghapuskan kemiskinan. Kerajaan Persekutuan melaksanakan program perumahan rakyat PPR pada tahun 1997 untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Manakala Kerajaan Negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan Negeri juga memperkenalkan program perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Perumahan mampu milik. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menubuhkan pelbagai agensi serta memperkenalkan program khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Antara program peringkat persekutuan termasuklah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia (PRIMA) dan Rumah Mesra Rakyat di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Manakala antara program peringkat negeri termasuklah Rumah Selangorku di negeri Selangor dan Rumah Mampu Milik Johor di negeri Johor. Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara, mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command (RESCOM) atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. Ketua Menteri Sarawak dilantik sebagai pengarah operasi negeri dalam RASCOM. Beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RASCOM. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan melalui RASCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995,
Reskom dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command ESCOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Solo di Kampung Tondua, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESCOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. ESCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone, S-Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Latar belakang penubuhan ESCOM. Pada 12 Februari 2013, berlaku pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Pada 5 Mac 2013, Ops Daulat dilancarkan dan 7 Mac 2013, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pembentukan kawasan keselamatan khas di Pantai Timur Sabah. 27 Mac 2013, pengisytiharan Zon Keselamatan Timur Sabah, S-Zone, dan pada 1 April 2013, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESCOM ditubuhkan.